Latar belakang kajian. Kajian ini membincangkan implikasi negatif aliran pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Dalam konteks permasalahan sosial yang semakin kompleks pada masa kini, kajian ini menerangkan bahawa masalah liberalisme ini sebenarnya sudah lama wujud dan bertapak di Malaysia. Tetapi mungkin disebabkan masyarakat kurang syakna akan isu ini, liberalisme kurang mendapat perhatian dan kebanyakan orang tidak mengetahui akan perkara ini. Aliran pemikiran liberalisme merupakan satu isu yang perlu diambil berat oleh setiap lapisan masyarakat agar masalah ini dapat ditepis dan dihindari. Seterusnya, kajian ini juga turut membincangkan beberapa faktor dan langkah dalam mencegah aliran pemikiran liberalisme yang sudah lama wujud di Malaysia. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam berganding bahu untuk membasmi dan memastikan bahawa aliran pemikiran liberalisme ini dapat dihapuskan dan diberhentikan serta-merta daripada terus berleluasa ke serata tempat. Kesan negatif aliran pemikiran liberalisme ini dapat dicegah daripada peringkat lebih awal lagi demi kemakmuran dan keharmonian bersama dalam satu negara yang tercinta. Objektif kajian. Kajian ini diharapkan dapat memberi pendedahan dan maklumat tentang kemunculan pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini khasnya untuk umat Islam. Antara objektif yang terkandung dalamnya ialah untuk menghuraikan faktor yang mempengaruhi aliran pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Yang kedua, untuk mengenal pasti kesan aliran pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Dan akhir sekali, untuk menyenaraikan langkah membendung aliran pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Mengenai permasalahan kajian, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan telah memutuskan liberalisme adalah ajaran sesat dan menyedewing. Manakala menurut Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah mewartakan bahawa fahaman liberalisme dan pluralisme adalah sangat berbahaya. Berdasarkan kenyataan daripada dua pihak berkuasa agama ini jelas menunjukkan bahawa ideologi liberalisme ini tidak boleh dipandang enteng serta perlu diberi perhatian. Ramai golongan yang sudah terpengaruh dan juga terpedaya dengan ideologi ini dan ianya perlu dibendung kerananya berkait rapat dengan akidah dan kesejahteraan agama Islam. Cukup kajian, pengkaji telah menggunakan kaedah soal selidik yang dibuat melalui Google Form. Soalan soal selidik ini dituju kepada semua pelajar Universiti Sains Islam Malaysia dalam lingkungan umur 20 hingga 20 tahun. Pengkaji memilih lingkungan umur ini bagi melihat perbezaan pandangan mereka mengenai liberalisme. Selain itu juga, para pengkaji telah menggunakan pelbagai buku dan melajari internet di Perpustakaan Sains Islam Malaysia bagi mencari bahan rujukan untuk menyiapkan tugasan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syamrullah bin Mustafa, nombor matrik 121175 akan meneruskan dengan reka bentuk kajian. Dalam kajian ini ada dua reka bentuk yang utama, iaitu kaedah soal selidik dan juga kaedah analisis. Di mana kaedah soal selidik ini menggunakan Google Form yang terdapat skala setuju dan tidak setuju, dan dia mempunyai tiga bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Manakala kaedah analisis pula akan mengumpul data dari responden dan juga dalam borang selidik. Ya, manakala data dari responden akan disusun dalam bentuk graf, manakala borang soal selidik akan dikumpul dalam kekerapan dan juga beratusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Syairah binti Saifullah. Baiklah, reka bentuk kajian yang seterusnya adalah kaedah kepustakaan. Kaedah kepustakaan ini adalah satu proses usaha untuk kita mengumpulkan segala maklumat dan informasi yang relevan untuk kita kaitkan dalam kajian yang kita lakukan. Seterusnya adalah kaedah penganalisisan data-data. Kaedah penganalisisan data-data ini adalah satu kaedah menganalisis secara terperinci segala data-data yang kita dapat daripada responden. Seterusnya adalah lokasi kajian dan latar belakang responden. Okey, lokasi kajian kita lakukan di Serata Negeri Sembilan, tetapi umumnya adalah di Nilai, kawasan Nilai itu. Dan latar belakang responden, alhamdulillah sebanyak 53 responden telah mengisi Google Form yang kami hebahkan, dan kebanyakannya adalah masyarakat setempat dan pelajar di UCM itu sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Alif bin Wan Nurdin, Memetrik 1211798. Baik, saya akan menerangkan analisis dapatan kajian faktor aliran pemikiran liberalism terhadap gaya hidup masa kini. Faktor yang pertama ialah ramai ilmuwan yang cenderung kepada orientalis pemikiran barat. Faktor kedua ialah teknologi maklumat dan internet. Dan faktor yang ketiga ialah inginkan kebebasan. Bagi faktor pertama, ramai ilmuwan yang cenderung kepada orientalis pemikiran barat, sesungguhnya ramai ilmuwan telah membahas berkaitan isu-isu berkaitan dengan perundungan Islam. Tetapi pada hakikatnya, kajian mereka hanyalah berkaitan dengan kajian saintifik serta penaklukan akal semata-mata. Seperti kita tahu, pemikiran barat ini mengutamakan logik akal melebihi syariat Islam yang merupakan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagi faktor kedua, teknologi maklumat dan internet, sesungguhnya internet menyediakan akses tanpa had dan membolehkan ideologi liberalism dan konsep humanism ini tersebar dengan luas dalam pelbagai bentuk. Seperti kita tahu, masyarakat masa kini mudah untuk percaya kepada apa yang berada di internet tanpa merujuk kepada sumber yang sahih. Dengan itu, aliran pemikiran liberal ini dapat tersebar dengan meluas dan sama rata. Bagi faktor ketiga, inginkan kebebasan, sesungguhnya golongan liberal ini beranggapan bahawa syariat Islam melanggar hak asasi manusia, malah tidak mengikut peredaran zaman dan menyekat penganutnya. Dengan itu, golongan ini mahukan kebebasan dalam setiap perkara yang mereka lakukan, lalu mereka mempraktikkan pemikiran liberalism dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya ialah langkah-langkah bagi mengatasi pemikiran liberalism atau cara-cara daripada membendung ideologi liberalism ini tersebar. Yang pertama ialah memberikan didikan agama yang secukupnya, memperketatkan undang-undang, dan yang ketiga, pendedahan liberalism kepada masyarakat. Langkah yang pertama adalah memberikan didikan agama yang secukupnya. Seeloknya memberikan didikan agama yang secukupnya hendaklah daripada usia kanak-kanak lagi. Oleh itu, ibu bapa dan pendidik memberikan peranan yang amat penting dalam membendung ideologi liberalism ini. Peranan ibu bapa hendaklah mendidik anak mereka tentang agama sejak kecil lagi. Dengan didik mereka agama yang benar dari kecil, maka pegangan agama itu akan lebih kukuh. Apabila dewasa, mereka tidak mudah terpengaruh atau terpesong dengan ideologi yang salah. Peranan pendidik pula dengan memperkenalkan tokoh-tokoh Islam yang telah berkorban untuk menegakkan agama Islam dan menyebarkan fahaman ahli sunnah. Dengan memperkenalkan tokoh-tokoh Islam atau para sahabat yang telah berkorban untuk menegakkan agama Islam, mereka tidak mudah terpengaruh daripada fahaman orientalis barat dengan ideologi yang salah. Seterusnya, peranan guru hendaklah mengajar rukun iman dan tekankan bahawa mereka hanya boleh percaya dan beriman kepada Allah sahaja. Langkah yang kedua ialah memperketatkan undang-undang dengan memantau penggunaan media sosial, kerana ideologi liberalism ini juga tersebar melalui media sosial. Pihak bertanggungjawab ataupun kerajaan hendaklah mengambil tindakan kepada penyebar ideologi liberalism ini. Sebagai contoh, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM perlu mewujudkan satu bahagian agama bagi memantau kandungan media sosial yang menjurus kepada menyesatkan umat Islam. Selain itu juga menyekat pengeluaran bahan bacaan seperti buku tentang liberalism. Langkah yang seterusnya ialah memberi pendedahan awal terhadap masyarakat tentang ideologi liberalism ini dengan menyebarkan bahaya liberalism ini kepada masyarakat supaya mereka lebih cakna dan tahu tentang ideologi liberalism ini adalah ideologi yang salah dan sesat. Sebagai contoh, dengan memberi pendedahan melalui ceramah, seminar, poster di media sosial ataupun penjelasan di YouTube. Sebagai contoh, video di YouTube penjelasan oleh Ustaz Azhar Haidrus tentang Islam liberalism dan liberalism.
Pendedahan kepada masyarakat telah dibuat juga oleh Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, iaitu Datuk Muhammad Husni Munawi, Jabatan Agama Islam Selangor, melaksanakan 582 aktiviti melibatkan sesi penjelasan, seminar, konvensyen, risikan dan siasatan. Dengan melakukan langkah-langkah yang telah disebut tadi, dapatlah membendung daripada ideologi liberalisme ini tersebar. Antara implikasi pemikiran liberalisme ialah mereka menghalalkan perkara yang haram, di mana gerakan Islam liberal pada masa kini yang terinspirasi daripada ideologi liberalisme barat, mereka telah membuka pintu ijtihad seluas-luasnya bagi mengeluarkan hukum berdasarkan logik akal. Sebagai contoh, mereka ingin mempertahankan hak LGBT kerana mereka mengatakan tiada dalil yang sah ataupun tiada dalil yang kukuh yang menolak hukum LGBT tersebut. Seterusnya, implikasi pemikiran liberalisme ialah mereka mengutamakan logik akal daripada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana golongan ini mereka menjadikan akal mereka sebagai sumber hukum dan asas dalam memahami sesuatu perkara. Golongan ini juga berusaha membina keraguan dalam diri umat Islam dengan menggunakan beberapa fakta dan istilah yang mengelirukan. Tujuan mereka melakukan perkara sedemikian ialah kerana mereka ingin mengajak Muslim untuk mengikuti pemikiran Barat, dan pada masa yang sama mereka ingin menghilangkan identiti akidah Islamiah dalam diri umat Islam. Implikasi ketiga daripada pemikiran liberalisme ialah mempertahankan hak kebebasan yang salah, di mana sebagaimana yang kita ketahui, Muslim diatur oleh agama dan mereka bebas melakukan apa sahaja selagi mana ia diizinkan oleh agama. Akan tetapi golongan ini mereka mengutamakan kebebasan mereka dan mereka tidak peduli jika ianya bertentangan dengan hukum agama. Menurut pandangan liberalisme, hukum yang telah ditetapkan Allah tidak mempunyai tempat dalam urusan pentadbiran negara. Ini mereka berfikiran bahawa manusia bebas membuat undang-undang dan ianya tidak perlu terikat dengan apa-apa hukum agama. Sebagai kesimpulan, pemikiran liberalisme ini amat memberi kesan yang buruk dan negatif kepada masyarakat Islam. Golongan liberalis ini secara zahirnya sahaja mengaku beragama Islam, tetapi sebenarnya mereka ini sentiasa menolak dan membangkang apa sahaja yang diajarkan oleh Islam. Faktor yang mendorong seseorang itu terpedaya dengan ideologi liberalisme ini kerana mereka kurang ilmu agama dan mudah terpengaruh dengan fahaman yang diajar di media sosial. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita perlulah memperkukuhkan ilmu asas agama dan ilmu akidah yang benar supaya tidak terpesu dengan fahaman liberalisme.